belum belum on, so sebagainya boleh tengok setting macam mana, tengok sound kita. Boleh dengar tak suara saya? Kalau boleh dengar, cuba komen. Cuba komen dekat chat, boleh dengar atau tidak. Okey, suara clear ke tak? Okey, cuba komen. Okey, dengar tak suara saya? Kalau dengar, cuba komen. Okey, boleh. Okey, yang lain kalau dengar, cuba komen. Okey, kita nak pastikan audio kita, visual kita okey sebelum kita nak mulakan. Alright. Jadi sama-sama itu mungkin biasalah sebelum kita nak mulakan adab untuk kita nak memulakan kelas secara online ni. Biasalah bila secara online ni tak berdepan secara fizikal ni, dia lain sikit cara dia. Kalau depan-depan ni nampak muka, nampak depan-depan kita boleh sebagainya. Tapi bila berdepan ni dia tak nampak sebagainya. Okey. Jadi antara perkara yang perlu sebagai kita katakan rules sebelum kita nak mulakan, pertama sekali pastikan sepanjang saya buat sesi pengisian sebagainya, pastikan anda semua mutekan anda punya audio, mutekan supaya tidak mengganggu rakan-rakan yang lain untuk fokus kepada sesi penyampaian. Okey. Kecuali kalau ada sebarang soalan, nak tanya sebagainya, nak tanya secara audio, boleh buka audio, ataupun nak bertanya secara dalam chat pun boleh. Just typekan di bahagian chat, boleh tanya. Okey. Jadi kita biasakan menggunakan bahagian chat sebagainya supaya interaksi kita ataupun perjalanan kelas kita ni tak ada gangguan Baik. Jadi sekali lagi selamat datang pada semua, pada rakan-rakan kita semua pada malam ni. InsyaAllah kita akan bersama untuk satu kelas yang kita sambung lah. Untuk kelas yang seterusnya berkenaan dengan topik menarik malam ni, teknik bina grafik memikat. Okey. Baik. Jadi seperti biasa, sebelum kita nak start kelas kita, bagi yang Muslim, insyaAllah kita buka dulu. Kita buka kelas kita dengan bacaan umul kitab, dan bagian non-Muslim. Okey. Bagi rakan yang non-Muslim boleh berdoa cara kaedah sendirilah. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik. Jadi alhamdulillah kita akan bersama malam ni untuk kita teruskan sesi kita kajian kita bagi topik yang kita akan sama-sama tengok pada malam ni berkaitan dengan teknik bina grafik memikat. Okey. Jadi insyaAllah malam ni saya akan kongsikan satu ilmu yang saya rasakan kalau ilmu ni kalau kita tengok pada perkataan grafik tu, satu perkara yang penting bagi usahawan usahawan online yang mana grafik ataupun design ni satu perkara yang amat penting untuk anda semua ketahui, untuk anda pelajari. Okey. Sebab contohlah misalnya kata anda nak upah designer ke sebagainya, kosnya tentulah tinggi. Contohlah mungkin kalau di luar sana kalau tengok di luar sana kalau upah designer, contoh satu design paling murah pun 30 ke 50 ringgit sebagainya. Okey. Itu dari sudut upah sebagainya lah. Okey. Apapun malam ni insya-Allah kita akan sama-sama melihat topik perbincangan kita pada malam ini. Tapi sebelum kita nak pergi lebih jauh, okey. Saya tengok ada mungkin rakan-rakan yang baru bersama dalam sesi kita. Okey. Boleh respon sikit lah siapa yang mungkin pertama kali join kelas sebagainya, ataupun mungkin pertama kali berjumpa ataupun bersua muka dengan saya. Ada tak yang first time ataupun yang dah pernah join kelas ataupun pernah jumpa ke sebagainya? Cuba respon sikit
Okay. Alright. Cuba respon di bahagian chat. Okay. First time. Arniliana. Okay, first time. Hana pun first time. Okay. Alhamdulillah. First time. Okay, lagi yang lain macam mana? Marisa Saleh pun first time. Okay. Baik, lagi yang lain macam mana? First time ataupun pernah join ataupun kelas sebagainya. Okay. Boleh respon. Okay. Baik. Jadi Haziq pun first time. Sebastian dah second time. Alhamdulillah. Okay. Baik. Jadi nampak ramai yang first time. Jadi orang kata apa, masih kalau first time ni tak mengenali saya sebagai yang akan bersama anda semualah. Jadi terlebih dahulu izinkan saya nak perkenalkan diri dahululah. Kata pepatah, tak kenal maka tak kenal lah. Okay. Tak kenal maka tak kenal. Okay. Baik. Jadi untuk itu saya cuba sharekanlah tentang data diri saya. Dan saya minta kepada ada yang belum mute kan. Ada pada saudara siapa ni? Dia belum mute kan sebab ada dengar suara dengar suara daripada salah seorang kita punya peserta ni. Kalau boleh tolong mute kan lah. Okay. Baik. Okay. Nama saya Muhammad Arif Razali ataupun panggilan mesra secara online Sifo Arif lah. Okay. Ataupun branding saya secara online adalah sifoarif.com. Okay. Jadi pada tuan-tuan dan puan yang belum mengenali saya, alhamdulillah saya dah mencuburi bidang training, bidang online ni semenjak tahun 2007 lagi. Dan secara serius saya terlibat secara online ni sejak 2012. Okay. Dan dalam tempoh masa tersebut banyak saya lalui dalam bidang training lah. Okay. Dan alhamdulillah saya dah bersama lebih daripada 500 syarikat, membantu syarikat-syarikat dalam pembangunan branding, design, online konsultasi dan macam-macam ni lah. Okay. Dan alhamdulillah pengalaman saya juga saya dah berjaya membina lebih daripada 500 syarikat, 500 website daripada pelbagai servis dan produk. Okay. Dan tuan-tuan boleh kenali saya di website saya lah, sifoarif.com. Okay. Jadi fokus saya banyak fokus saya kepada pembangunan usahawan online lah. Yang mana antara saya ataupun saya dan tim fokus kepada pembinaan website. Okay. Kemudian membuat graphic design, membuat design poster, banner dan sebagainya lah. Okay. Kemudian coaching tentang media sosial, bagaimana nak melaksanakan pemasaran secara online menggunakan media sosial, kemudian pembangunan video, okay. Kemudian membuat business consultation, okay. Consultation maksudnya lebih pada konsult syarikat-syarikat kepada bagaimana nak bangunkan bisnes terutama dari sudut online, okay. Kemudian menjalankan kelas-kelas e-learning macam yang tuan-tuan lalui sekarang ni, salah satu program ataupun sesi e-learning kita lah, okay. Kemudian personal coaching, maksudnya kalau ada mana-mana usahawan yang berminat nak buat personal coaching dari sudut pembinaan website, okay, design dan macam-macam kelas lagi lah yang kami tawarkan, okay. Dan kemudian fokus kepada training and konsultasi. Okay. Baik, ini antara skop servis ataupun apa yang saya fokus, dan tuan-tuan boleh tengoklah secara detail di sifoarif.com saya punya portfolio ataupun latar belakang lah. Okay. Baik, itu secara ringkas yang saya boleh sharekan pada tuan-tuan. Alhamdulillah. Baik, ada persoalan berapa harga mini website? Okey, tak apa, yang tu boleh PM tepi Tuan Kamal, boleh nanti insyaAllah. Okay. Itu boleh PM. Okey, sebab malam ni kita nak fokus kepada topik kita berkaitan dengan pembinaan graphic design. Okey, jadi kita fokus. Kalau ada persoalan yang tak berkaitan dengan topik kita, boleh PM tepi ataupun nanti saya akan share lah, insyaAllah boleh. Saya tak nak PM, saya nak dalam ni. Okey, baik. Tentang website tu sebabkan dah ada bertanya di dalam ni juga. Okey, tentang website
Okey, promosi ya untuk bulan Ramadan ni. Bulan Ramadan ni. Ni promosi Ramadan ni yang memang direct berminat. Kalau kebiasaan paling kurang satu website kami charge dalam 1,500. Tapi untuk Ramadan ni sebabkan bulan Ramadan bulan yang berkat ni, okey, kita bagi harga promosi hanya 700 saja. Okey, sebuah website yang lengkap untuk syarikat. Jadi siapa yang berminat tu bolehlah terus PM secara personal insya-Allah. Jadi menjawab persoalan Tuan Kamal tadi, kalau berminat boleh lanjutkanlah perbincangan kita secara personal insya-Allah. Boleh. Okey, baik. Jadi malam ni insya-Allah, okey, kita akan teruskan sesi perkongsian kita ataupun perbincangan kita berkenaan topik iaitu teknik membina grafik memikat. Okey. Baik, sebelum kita nak teruskan, sekali lagi saya nak bertanya, semua dah bersedia untuk kita nak lanjutkan perbincangan kita ataupun kelas kita malam ni? Kalau dah sedia, cuba komen dekat chat. Cakap sedia. Okey. Cuba komen sikit. Saya tengok berapa ramai yang dah bersedia ataupun masih belum sedia ke sebagainya. Okey. Baik, alhamdulillah sedia. Okey, yang lain macam mana? Sedia? Pastikan anda semua bersedia sama ada di depan laptop ataupun di depan handphone masing-masing ya. Sebab sesi malam ni kita untuk belajar grafik ni sama ada anda nak gunakan laptop pun boleh ataupun phone pun boleh. Sebab saya akan kongsikan dua teknik ataupun dua medium ni lah. Sama ada menggunakan laptop ataupun menggunakan handphone. Okay, right. Sedia semua. Zik, Marisa sebagainya. Okay, alhamdulillah. Baik. Kalau dah sedia, insya-Allah malam ni okay, kita lanjutkan perbincangan kita. Yang mana pada malam ini, okay, apa yang anda akan pelajari? Okay. Baik, yang pertama sekali, pengenalan teknik bina grafik memikat. Okey. Betapa pengenalan lah, mukadimah dia. Kemudian apa lagi? Okey, saya akan kongsikan rahsia warna dalam grafik. Warna dari sudut psikologi warna kepada bisnes. Macam mana anda nak memilih warna yang sesuai untuk bisnes anda? Contohlah kalau produk makanan, warna apa yang sesuai. Okey. Kalau produk berkaitan dengan kesihatan, warna apa yang sesuai yang boleh menarik perhatian ataupun boleh menaikkan aura ataupun seri bisnes anda. Okey. Sebab kalau anda main letak warna je, saya rasa saya suka warna merah lah, saya suka warna hitam lah. Sedangkan anda bisnes yang tak sesuai dengan warna, maka dia tak membantu kepada nak menarik orang, nak memikat orang ataupun nak menarik hati pelanggan tu. Okey, kena tengok warna yang sesuai. Okey. Baik, apa lagi? Okey, saya akan kongsikan bagaimana teknik untuk menghasilkan grafik menggunakan aplikasi grafik editor. Yang ni kita nak buat kerja sikit. Kita akan hands on. Tuan-tuan akan sama-sama ikut follow saya. Saya akan sharekan apa aplikasi yang digunakan dan kita akan buat sedikit contoh hasilan tersebut dan saya akan tunjuklah kat mana nak pakai sebagainya, nak buat grafik yang mudah. Kita nak belajar cara mudah saja. Maksudnya cara cepat, cara pantas. Sebab sekarang dunia online ni kena pantas. Okey, nak menghasilkan grafik ni kena pantas. Okey. Baik, dan yang keempat, rahsia pick up bakat pelanggan melalui grafik dalam masa 5 saat. Maksudnya bila anda semua dah mahir tiga perkara ni, dah tahu tentang rahsia warna, dah tahu nak buat teknik nak buat grafik design tersebut, maka anda semua akan tahu rahsia untuk nak pick up bakat pelanggan hasil daripada grafik ataupun design yang anda hasilkan. Okey, baik. Jadi mari sama-sama okey. Malam ni saya nak sentuh perkara yang pertama dulu. Berkenaan dengan teknik bina grafik memikat. Okey. Baik. Tuan-tuan kasih sekalian, okey. Kalau melihat kepada dunia bisnes online, okey, memang tak dapat lari kita kena ada kemahiran ataupun keperluan kepada grafik yang menarik, yang memikat ni sangat-sangat penting. Sebab biasalah manusia ni, manusia ni dia ada cita rasa dia. Cita rasa maksudnya dia ada emosi dia. Okey. Kalau dia nak sesuatu tu dia nampak cantik, dia akan terpikat. Okey. Tapi kalau nampak tak menarik, dia macam nak tanah je. Okey. Macam kita lah kita tengok sesuatu perkara tu nampak menarik je, kita akan tertarik. Tapi kalau macam biasa-biasa je, kita macam pandang macam tu je. Okey.
Sebab tu dalam bisnes online ni, macam mana kita nak tarik orang untuk nak tengok bisnes kita ni, antara perkara yang kita kena jaga adalah berkaitan dengan grafik tersebut. Okey. Cuma di sini ada persoalan yang saya nak lontarkan ya. Kenapa? Kenapa grafik design penting untuk bisnes? Kenapa? Okey. Jadi sebelum saya nak jawab soalan tersebut, mungkin saya nak bertanya pada peserta ataupun yang hadir kelas malam ni, boleh tolong saya tak jawab agak-agak kenapa grafik ataupun design penting untuk bisnes? Okey, tolong jawab. Cuba komen sikit. Kenapa penting? Okey. Agak-agak kenapa penting grafik ataupun design untuk bisnes? Cuba bagi jawapan sikit. Cuba komen kat bahagian chat kita. Okey. Bagi jawapan dia. Agak-agak kenapa? Kenapa? Kalau tak ada grafik sebagainya, akan efek tak kepada bisnes kita sebagainya? Okey. Cuba tengok. Okey. Ada jawapan? Okey. Promosi. Arniliana jawab promosi. Ya, salah satu adalah promosi. Maksudnya apa? Kalau kita nak highlightkan promosi yang kita buat tu, kena ada grafik ataupun kena ada design. Baru orang nampak. Wah, okey. Sebab tu kalau tengok kat pasar raya ke ataupun kalau tengok Shopee, Lazada dia buat design ataupun dia punya promosi tu menarik. Ataupun tengok kat pasar raya dia gantung banner ke sebagainya. Contohlah dekat pasar raya hari-hari pasar raya apa sebagainya. Contoh yang baru-baru ni baru masuk sekolah besar banner dia buat untuk menarik orang mak bapak ni untuk beli kepada apa yang ditawarkan, baju sekolah sebagainya. Nampak dia punya design tu menarik. Okey. Okey, promosi. Kemudian Kamal, langkah pertama untuk marketing. Langkah pertama. Okey. Maksudnya apa? Dengan design ni maksudnya kalau kita nak pergi lebih jauh, okey. Penting sebagai betapa langkah pertama, step pertama. Kalau tak ada dia kata apa, ibarat langkah tu tempang lah. Okey. Maksudnya kita buat satu perkara marketing tu macam tak cukup ya. Okey. Mungkin ada jawapan lain lagi. Kawan-kawan yang lain macam mana? Membina repo insan biasa. Membina repo maksudnya apa? Kita nak menampakkan image kita kepada bakal pelanggan kita. Repo ni maksudnya kita nak nampakkan kita punya reputasi. Sama ada kita ni satu company yang betul-betul menghasilkan satu produk yang berkualiti ataupun sebaliknya. Maksudnya bergantung pada design yang kita hasilkan tu. Okey, baik. Itu antara jawapan rakan-rakan. Apa yang saya boleh sharekan ya. Okey. Kenapa graphic design penting untuk bisnes? Iaitu lain bukan adalah kerana itulah ada branding. Brand. Okey. Maksudnya apa? Design yang kita buat tu melambangkan branding kita. Ya. Kalau menarik design kita, nampak dia akan membantu untuk menaikkan brand kita. Okey. Tapi kalau design tu biasa-biasa je tak nampak menarik pun sebagainya. Jadi kita punya brand pun orang tak nampak wow lah. Okey. Dia nampak biasa je. Okey. Sebab tu penekanan kepada design ni penting sangat. Sebab apa saya banyak terlibat dalam bidang design. Saya sendiri buat design pada syarikat-syarikat lah. Banyak syarikat yang saya dah attach, syarikat yang besar, syarikat kecil, antara syarikat yang paling besar, kontrak saya dengan Persatuan Bank. Saya buat design tu poster-poster mereka. Okay. Persatuan Bank ni ada 17 di bawah AdFin. Kalau tuan-tuan pernah dengar AdFin, Association of Finance Malaysia ni, saya di belakang tabir lah untuk membangunkan website dan design mereka. Memang kalau bank ni design ni lain, ke arah corporate. Maksudnya apa? Penggunaan warna, susunan, design sebagainya memang kita katakan secara corporate lah. Nanti mungkin saya boleh sharekan lah sikit contoh-contoh design saya buat untuk mereka. Okey. Jadi kalau berbalik kepada persoalan tadi, memang nak tak nak design ni penting untuk nak naikkan brand. Okey, branding kita. Right. Jadi sekarang ni cuba kita tengok
Antara apakah ciri-ciri grafik yang memikat. Okey, kita kena tahu apakah ciri-ciri dia. Okey. Baik. Yang pertama sekali adalah pastikan design kita buat tu boleh dibaca. Boleh dibaca. Maksudnya apa? Kalau tengok sekali pandang, kalau contohlah, kalau tengok juga design anda tu nak letak di mana. Contoh design di highway ataupun di jalan raya. Anda nak buat design ataupun nak upah design, nak minta designer buat, designkan satu banting ataupun banner, letakkan sepanjang ada yang buat gantung banting sepanjang jalan tu kan. Tengok design yang dibuat. Okey. Kebanyakan saya tengok kebanyakan design yang dibuat tu tak menepati tempat ataupun suasana ataupun keadaan. Kenapa saya cakap macam tu? Okey. Pertama sekali kalau di jalan raya pastinya orang bawa kereta ni dia akan tak adalah bawa kereta slow kan, dia tengok dia tak baca berhenti, tak akan berhenti baca kan. Maksudnya tak sempat nak berhenti nak baca. Okey. Maksudnya apa, design kalau kita nak buat design banting ataupun banner yang tak besar sebagainya. Pastikan kalau memang itulah bajet kita ataupun contohlah iklan yang kita buat tu kecil je, maksimumkan apa yang kita nak highlightkan tu. Jangan penuh semua nak bubuh maklumat, semua maklumat dah masuk. Tak jadi. Okey. Maksudnya apa, kalau contohlah kalau kat highway ataupun kat jalan raya, design dia, sifat dia, janganlah masuk semua benda. Masuk yang penting, key point dia, yang menarik. Maksudnya boleh dibaca bukan sekadar jelas dia punya perkataan ataupun gambar, tapi keadaan tempat yang kita nak promote ataupun letakkan tu kena bersesuaian juga. Macam saya katakan tadi, kalau dekat jalan raya ke sebagainya, pastikan design tersebut yang kita faham orang tak akan berhenti baca. Jadi kita masukkan poin-poin penting saja. Okey. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, penggunaan gambar. Ini gambar. Okey. Maksud penggunaan gambar ni adalah kita menggunakan gambar yang bersesuaian. Okey, bersesuaian maksudnya contohlah kalau produk berkaitan dengan makanan sebagainya, letaklah gambar yang berkaitan dengan makanan. Okey. Taklah pula kita letak gambar kereta kat situ. tak ada kaitan lah. Okey. Ataupun kita buat berkaitan dengan produk pakaian sebagainya. Letak yang berkaitan dengan pakaian dan sebagainya. Maksudnya gambar yang dipilih tu bersesuaian. Okey. Dan satu lagi perkara yang kita kena faham, penggunaan warna. Okey. Maksudnya apa? Pemilihan warna ni penting. Okey. Penting kepada bisnes anda. Sebab tu anda kena faham warna ni dia ada dia punya tarikan dia. Dia ada psikologi dia. Okey. Sebab tu malam ni topik yang saya nak sharekan, perkataan memikat tu salah satu key ataupun kunci utama macam mana kita nak pastikan pelanggan ni terpikat dengan bisnes ataupun design kita. Tengok kepada warna yang kita pilih untuk design produk ataupun bisnes kita. Okay, right. Okay, setakat ni boleh dapat apa yang saya cuba sampaikan? Boleh dengar? Kalau boleh cuba komen, boleh. Okay, cuba komen sikit dekat orang yang chat. Dapat ataupun boleh cuba komen sikit. Okay. Supaya saya diinteraksi dengan tuan-tuan. Okay. Okay, boleh Harni. Okay. Yang lain kalau boleh biasakan komen dekat bahagian chat tu. Okay, boleh. Marisa, Saleh, boleh. Okay, yang lain macam mana, boleh tak? Okay. Dapat tak sikit apa yang saya sampaikan tadi? Okay. Tadi mukadimah. Macam mana kita nak faham tentang grafik memikat ni. Okay. Kita baru nak start ni. Right. Okay. Jadi sekarang ni kita nak cuba mendalamkan lagi ataupun teruskan lagi perbincangan kita. Jadi kita dah faham secara pengenalannya lah. Macam mana kita nak pastikan design ataupun grafik yang kita nak hasilkan tu benar-benar sesuai dengan apa yang kita katakan sebuah grafik yang memikat. Okay, ada 3 perkara ni. Jadi sekarang ni saya sharekanlah. Ni saya ni share dalaman lah. Saya bukan nak kata tak betul secara total. Okay.
Cuma tuan-tuan cuba tengok sini. Ada perkara yang saya nak highlightkan ya. Dalam design, ini adalah satu design business card. Kita kata company A lah. Walaupun ada tertera nama tu, kita bukan nak memburukkan nama company, sekadar kita nak buat satu study case lah ya, secara umum. Okey. Baik, kalau tengok sini, kenapa saya katakan silap design card business ni? Okey, agak-agak tuan-tuan boleh komen sikit tak? Apa kesilapan yang berlaku ataupun yang tuan-tuan tengok design business card ni, apa agak-agaknya yang tuan-tuan rasa macam something wrong ataupun ada kekurangan ataupun benda yang tak patut dibuat pada design ni? Agak-agak berserabut. Amal. Berserabut ya. Penuh gambar ni macam ni. Crowded sangat. Okey. Orang pun tengok, alamak, mana ni nama kan? Mana satu nak tengok ni? Nama kat mana, nombor telefon, atau gambar ni nampak macam-macam gambar lah. Crowded sebagainya. Lagi apa agak-agaknya macam mana? Dari sudut warna tu macam mana? Warna yang digunakan tu macam mana? Cuba tengok. Warna tu sesuai tak? Ni syarikat apa ni? Triple Consult. Dia buat berkaitan apa ni? Kalau first impression ni tuan-tuan, kalau tengok business card ni, okey. Agak-agak contohlah yang Triple Consult ni, tuan-tuan tahu tak apa bisnes dia buat? Tak tahu. Tak tahu. Nampak macam nak kata bangunan tak bangunan. Nak kata bangunan tak bangunan. Okey. Bukan tak bukan tahu buat dia bangunan ni. Jadi confused. Okey. Yalah. Nampak? Kalau saya dapat ni saya simpan je lah. Okey. Tengok. Baik. Okey. Kamal warna untuk kontak pun nombor tak jelas, betul. Okey, dan nampak macam construction tapi nampak tak nampak. Okey. Baik. Tak apa. Itu satu contoh. Cuba tengok contoh yang kedua. Kita cuba tengok yang kedua pula. Yang ni. Okey. Ini nampak macam menarik. Cuma ada benda yang ada something wrong ataupun ada perkara yang menyebabkan dia tak sempurna lagi lah. Agak-agak apa? Dia punya tu nampak macam kemas sikit lah daripada tadi kan. Agak-agak apa yang kurang sikit pada ni? Pada design. Contohlah yang cetak house tu. Kat mana dia punya kekurangan tu? Agak-agak boleh komen tak? Pemilihan warna lah pada saya. Saya tengok warna ni macam entah berserabut, nak baca tulisan pun tak boleh. Background. Itu saya lah. Background dia. Pemilihan warna tu terlalu betapa fancy sangat ataupun terlalu pack sangat menyebabkan mata kita tak fokus kat mana kita nak tengok. Sebab matlamat bisnes card ni orang nak tahu bisnes kita apa. Kemudian dia tahu nombor kontak kita dan alamat sebagainya. Itu yang utama. Ini dia dah design tu dah mendominasi matlamat utama bisnes card tu. Sebab tu sebuah bisnes card sebenarnya kita kena faham. Contohlah buat design tu, apa matlamat dia? Matlamat utama. Contohlah macam sebuah drama lah ataupun kita katakan satu drama, contoh lakonan. Dia ada watak utama, ada watak sampingan, ada watak tambahan, okey. Kalau dalam isu ataupun dalam contoh yang saya highlight tadi, ibarat watak utama tu tenggelam. Dia punya watak tambahan tu yang menimbul ataupun yang ke depan pula. Dia punya background pula yang nampak macam ke depan. Sedangkan watak utama tu tenggelam. Sebab tu dalam business card, kita nak memudahkan orang tahu bisnes kita apa, maklumat nampak dengan jelas. Okey, ini contoh kesilapan dan saya bagi contoh business card yang kita katakan sempurna lah. Okey. Kita tengok contoh Okey. Ini satu contoh Cuba tengok Nampak simple clean. Nampak kosong kan. Alamak, mana dia punya warna-warna background tu tak ada pun sebagainya. Okey. Tapi kita berbalik pada tadi, macam saya katakan tadi, matlamat design business card ni adalah kita nak highlightkan dia punya info dia. Contoh alamat, nama company, nampak jelas logo dia, okey, nama kontak. Orang tengok pun senang, relax, clean, okey. Contohlah misi ni, nampak focus point. Dia tahu lah focus point. Kat mana alamat sebagainya. Okey.
optometris. Okey. Maksudnya fokus kepada bidang menjual, mungkin menjual spek dan sebagainya. Kemudian Royal Selangor. Okey. Nampak biasa je. Kenapa tak menarik apa macam kita nampak macam tak menarik, tapi matlamat design tu tercapai. Contoh yang kedua. Okey. Tengok. Simple lah. Chili. Dia taklah letak gambar cili banyak kan. Dia letak logo, nama kat sebelah. Okey, alamat. Dan kalau tengok susunan dia, susunan dia maksudnya apa? Susunan dia memudahkan mata nak membaca. Maksudnya dia ada susunan dia. Daripada atas ke bawah, tepi kanan, kiri sebagainya. Dan yang penting sekali design ni, kita kena faham psikologi mata manusia. Okey, kalau tengok business card lah. Contohlah kita imagine kan ada business card kat tangan kita ni. Mata kita akan pandang belah mana dulu? Saya nak tanya pada semua cuba respon, cuba komen kat ruangan chat. Kalau kita pegang business card, mata kita akan pandang belah mana tu? Tuan Kamal jawab belah kanan. Betul. Belah kanan ya. Pandang kanan ke kiri. Faham Kanan ke kiri kan? Kanan ke kiri. Okey. Itu kebiasaan hampir semualah manusia yang normal. Okey. Dia akan pandang kanan dulu baru ke kiri. Dia tak akan pandang kiri ke kanan. Okey. Itu yang tak perlu biasalah kalau kiri ke kanan. Yang biasa yang normal manusia dia akan pandang kanan ke kiri. Maksudnya apa? Kita nak letakkan satu image ke apa sebagainya, apa yang terlebih dahulu kita nak beritahu orang ataupun nak orang tahu tentang apa, nama ke, branding kita ke sebagainya, letakkan keutamaan kat situ. Sebab tu contohlah macam yang business card Chili ni. Okay. Dia nak orang kenal dia sebagai restaurant manager. Ya Rizal. Tahu restaurant manager. Kanan. Manager restoran apa? Chili. Nampak kanan, kiri. Okay. Konsep business card. Ataupun contohlah ni apa ni? Isa Bodega apa ni? Tapas. Ni apa ni? Mungkin dia ada dua side ni kot. Mungkin ni branding dia lah belakang. Tapi dia simple. Dia nak highlightkan branding dia. Dari atas ke bawah. Satu lagi konsep mata manusia ni, dia kalau kita nak buat design tu daripada atas ke bawah. Maklumat dia. Maksudnya atas ke bawah. Dia jangan kita ceramah atas bawah tepi kanan dan boleh tahan. Dia kena tersusun. Bila tersusun, menampakkan kita punya bisnes ni, nampak kita ni pakar lah. Nampak kita bisnes ni, kita ni macam di set up dengan baik lah. Nampak kita punya image. Kat situlah akan melahirkan branding yang baik. Sebab tu saya katakan awal-awal tadi, pentingnya design ni kita faham, bukan sekadar kita nak nampak benda tu, wah menarik, nampak sedap kita mata memandang. Nampak cantik. Padahal dia tak memenuhi piawaian standard design yang boleh memberikan impak kepada bakal pelanggan kita. Hanya shot sendiri kita je. Okay. Sebab tu kita benda ni kena belajar lah. Kena belajar dan semua ni tak akan dapat sendiri. Kita tak boleh kita tengok pandangan mata kita sendiri je. Kita kena tengok dengan pandangan mata yang ada ilmu lah. Sebab tu dalam design pun bukan sekadar nampak cantik, tapi dia berinformasi dan yang satu lagi, dia akan memberikan kesan kepada bakal pelanggan kita. Dia nak terima tak produk kita. Alright. Okay. Setakat ni boleh dapat sesuatu? Okay. Cuba komen sikit. Boleh dapat sesuatu setakat ni? Dapat. InsyaAllah. Alhamdulillah. Okay. Terima kasih Tuan. Insan-insan biasa. Yang lain macam mana? Okay. Boleh. Yang lain? Okay. Okay, right. Okay. Ni baru kita nak start ni. Kita dah nak take off. Kita nak cuba pergi sikit mendalam. Deep sikit. Okay. Kita program kita santai-santai je. Tapi biar sampai. Santai tapi sampai. Okay, insyaAllah. Baik. Jadi tuan-tuan dan kasih sekalian, sekarang saya nak kongsikan pada tuan-tuan rahsia warna dalam grafik ataupun psikologi warna kepada bisnes anda. Okey, baik. Jadi anda semua kena tahu cuba tengok. Sekarang ni saya minta tuan-tuan sebelum saya nak kongsikan tentang rahsia warna dalam grafik ni,
Boleh tak tuan-tuan komen sikit apa bisnes yang tuan-tuan buat? Produk apa yang tuan-tuan buat? Boleh komen dekat chat. Supaya saya tahu kita lalulah apa yang tuan-tuan buat. Cuba komen sikit dekat bahagian chat. Ceritakan apa bisnes ataupun produk yang tuan-tuan puan-puan buat. Okey. Puan Zaya ni buat jahitan. Okey. Tuan Kamal kita harta pusaka. Pusaka ni. Pusaka harta pusaka. Okey, right. Insan biasa, minyak sapu. Minyak lah. Maksudnya lebih pada kesihatan. Puan Marisa kita F&B. Okey. Lagi yang lain macam mana? Rakan-rakan kita yang lain? Bisnes apa lagi? Cuba cuba komen Okey. Baik, sambil tunggu komen. Okey, lagi apa ni? Fit gel. Fit gel tu apa? Fit gel kot. Okey. Puan Arni Liana, fit gel tu gel mungkin untuk kesihatan kot. Okey. Kedai alat tulis. Puan Hana kita, right. Puan Bella kita produk kesihatan, right. Okey. Jadi ruang lingkup je lebih kurang samalah, produk kesihatan. Ada sikit tentang mata pusaka tadi. Banyaknya produk kesihatan lah, ada tulis kan. Okey, baik, jahitan sebagainya. Okey. Okey, jadi masing-masing ada bisnes masing-masing. Okey. Jadi sekarang ni saya akan kongsikan. Okey. Saya akan kongsikan kepada anda semua, pada tuan-tuan dan puan mengenai rahsia. Benda ni sebenarnya tak rahsia lah. Kalau tuan-tuan mungkin ada yang dah belajar ke sebagainya, ada dapat pendedahan, mungkin tuan-tuan lebih advance lagi. Cuma saya sharekan balik kepada yang dah tahu sebagai ulangan lah, untuk memantapkan lagi pemahaman kita. Jadi kepada yang tak tahu lagi, ini sebagai satu ilmu baru insyaAllah. Okay. Baik. Jadi kita tengok satu persatu ya. Tentang warna. Okay. Baik, kita pilih warna pertama, warna putih. Okay. Warna putih biasanya dikaitkan dengan cahaya, kesucian, kebaikan, tidak bersalah dan kebersihan. Maksudnya kalau putih ni putih suci. Okay. Dalam iklan biasanya digunakan untuk mempromosikan kesegaran dan pembersihan serta produk perubatan. Okay. Jadi kalau saya tengok dekat tadi komen tadi, majoriti peserta kita, tuan-tuan, perempuan, majoriti kawan-kawan kita ni menjual produk-produk berkaitan dengan kesihatan. Okay. Jadi pemilihan warna ini sesuai putih. Maksudnya apa? Dalam design tu nampakkan meja design tu nampak clean warna putih tu. Contoh kalau macam tengok pada packaging ni ni contoh je saya tak jual produk ni. Saya ambil dekat Google lah sebagai memudahkan lah. Okay. Tengok icon, produk icon dia. Dia banyak, majoriti dia putih walaupun ada lagi warna sikit lain kan. Tapi secara majoriti dia warna putih. Itu maksud dia. Jadi kalau produk berkaitan dengan perubatan, pembersihan ataupun segaran, pastikan kita punya design sama ada packaging ke, design business card ke, design banting, banner sebagainya, pastikan ada warna putih sebagainya. Okay. Okay. Right. Saya Garci Pro. Apa ni? Memang putih, dia orang buat dising. Apa? Kurang faham sikit dah. Saya Garci Pro. Tolong typo. saya buat jual Garci Pro, tapi saya tengok memang itu produk kesihatan untuk macam kelegaan lah kepada kita sapu-sapu kan. Tapi design dia memang dia buat putih macam ni, ada biru hijau-hijau sikit saya jual dropship, saya dropship je lah. Maksudnya dia menggunakan dia orang praktiskan lah secara psikologi tu, betul lah. Iyalah. Saya buat set benda tu. Kalau bubuh warna lain, contohlah bubuh warna hitam ke, hitam jadi. Ya. Dia akan efek kepada jualan. Ya, betul tuan. Okay, dah faham situ, okey lah, dah nampak tangkap Itu satu contoh warna putih. Itu untuk produk kesihatan lah. Okay. Berita tengok warna lain pula. Warna kuning. Okay. Kuning adalah warna cahaya matahari. Menurut psikologi, melambangkan kegembiraan. Maksudnya ceria lah. Bahagia, tenaga dan keyakinan. Okay. Sebab tu warna putih ni, dia melambangkan emosi ceria dan biasanya digunakan untuk produk-produk berkaitan produk-produk kanak-kanak. Contoh macam MACD MACD warna kuning tengok vitamin, tengok produk jajan-jajan banyak warna kuning. Sebab apa? Itu nak menarik kanak-kanak. Okay. Bukan kanak-kanak saja, kadang-kadang orang dewasa, orang tua pun tertarik juga. Sebab dia bila kita tengok macam menarik kuning
Sebab tu kalau tuan-tuan produk berkaitan dengan produk makanan kanak-kanak dan sebagainya, biar mendominasikan, dominasi dia, warna kuning tu nampak menjelah pada desain-desain yang kita buat. Okey, tu warna kuning. Kemudian kita tengok sikit warna merah. Merah ni lain macam sikit. Dia melambangkan dengan kekuatan, keazaman, keinginan, semangat. Bahaya pun satu, merah. Okey, ataupun cinta. Okey. Baik. Merah ni dia iklan dengan dalam kandungan dia ada sentimen ataupun berkaitan dengan menggoda. Menggoda dia bukanlah maksud menggoda yang negatif tu. Maksudnya ada kaitan dengan wanita, produk-produk wanita sebagainya. Sebab tu dimulakan merah ni. Sebab dia merah, bila merah ni macam dia menyebabkan orang wow, dia lain. Dan kalau tengok contoh dia, bukan sekadar pada produk wanita. Contohlah tengok Asia. Asia, dia menggunakan warna merah. Bila warna merah je pada Asia, dia nampak macam garang, nampak macam naiklah dia punya seri tu. Cuba kita bayangkan Asia ni bertukar jadi warna hitam ataupun warna hijau ataupun warna apa lagi? Warna biru. Dia nampak tak naik tau. Dia tak nampak garang. Tapi asbab dia menggunakan merah tu, bijaknya Tony Fernandez sebagainya, dia rebrand balik Asia ni menggunakan warna merah, naik dia punya bisnes. Okey. Sama juga kalau tengok pada produk-produk lain, contoh produk wanita sebagainya, Brickle dan banyak lagi lah produk. Dan tak kecuali dari sudut pemotoran. Kalau tengok warna kereta Ferrari ni warna merah dia nampak daripada jauh warna merah. Naik. Sebab tu warna merah ni tengok kalau produk kita ada kaitan dengan apa yang saya sharekan ni, dia sesuai lah dengan produk kita. Dan kita tengok lagi seterusnya warna oranye. Warna oranye ni sebagai emosi semangat. Semangat daya tarikan kreativiti. Dan biasanya untuk produk makanan juga. Makanan sebab dia akan merangsang nafsu makan. Dan mainan. Maksudnya kalau mainan-mainan budak tu biasa juga akan gunakan warna oranye lah. Sebab tu kalau tuan-tuan jual produk berkaitan dengan makanan dan permainan sebagainya, banyakkan susu warna oranye. Itu sebagai tarikan. Sebab tu kalau contohlah nak upah designer sebagainya, contohlah nak buat banting, banner untuk bazar Ramadan ke ataupun kita punya gerai-gerai sebagainya, kalau kita jual produk makanan pastikan warna ni ada. Okey. Baik. Seterusnya warna ungu. Dia melambangkan kuasa kemewahan. Maksudnya kalau warna ungu nampak macam firm lah. Dan banyak digunakan kepada produk berkaitan wanita ataupun kanak-kanak yang nak meningkat remaja. Okey. Biasanya pada perfume, pada perfume, produk-produk yang berkaitan dengan wanita lah. Produk pakaian, perfume, gincu dan sebagainya, digunakan warna ungu ni. Sebab dia rasa macam ada satu prestige lah. Dia nampak macam creativity, luxury ke sebagainya. Ini warna ungu. Jadi kalau produk kita ada kaitan dengan apa yang saya sharekan ni, sesuai lah guna warna ungu. Dan lagi warna apa? Warna biru. Warna biru dikaitkan dengan kebijaksanaan, hati nurani, kecerdasan, kebenaran, kepercayaan dan kesetiaan. Dan biru ni biasa sesuai untuk produk berkaitan dengan pembersihan, penjagaan diri, isi rumah dan semua elemen berkaitan dengan laut, udara, langit atau air. Dan biru ni tak sesuai untuk iklan makanan. Kerana ia bertindak sebagai penekan selera makan. Macam tu pula. Jadi kalau yang jual produk makanan ni jaga-jaga. Jangan tersalah memilih warna. Sebab tu kadang-kadang kenapalah orang tak tertarik, tak datang sebagainya. Faktor warna ni mainkan peranan. Contohlah buat menu warna biru. Alamak, orang nak makan pun tak ada gairah nak makan. Tapi kalau warna merah, warna oranye, warna kuning, nampak wow. Cuba yang simple yang kita boleh mudah kita tengok, contohlah KFC, McDonald's sebagainya. Kenapa dia guna warna merah, kuning, oranye sebagainya? Sebab dia dah tahu. Itu untuk menaikkan gairah makan. Alright. Jadi seterusnya warna hijau.
Warna hijau ni nampak segar, keselamatan, kelimpahan, ketenangan, dan banyak kepada produk-produk pertanian, dan ada juga berkaitan dengan produk kewangan. Kewangan ni pakai warna hijau gelap lah. Mungkin tadi Tuan Kamal tadi berkaitan dengan harta pusaka. Okay. Mungkin sebagai konsultan harta pusaka boleh menggunakan juga lah warna hijau gelap ni sesuai. Maksudnya dalam design tu ada unsur-unsur hijau gelap ni. Sebab dia akan melambangkan juga tentang agama dan sebagainya. Okay. Itu untuk warna hijau. Dan warna hitam. Hitam ni dia melambangkan kekuatan, kuasa, formaliti dan keanggunan dan misteri. Biasanya warna hitam ni sesuai untuk produk-produk yang klasik, yang mewah, digunakan warna hitam. Okey, baik. Tuan Kamal kita memang bisnes kad warna hijau. Okay. Tepatlah tu. Betul lah tu. Maksudnya biasakan warna hijau, mainkan sebab dia akan tarik, menarik, akan memikat orang. Kalau tukar warna biru ke sebagainya, dia akan macam takkan naiklah seri dia. Okey. Baik. Itu saya sharekan lah dari sudut warna-warna. Okey. Setakat ni dapat sesuatu tak? Setakat ni dapat sesuatu tak? Kalau dapat sesuatu tolong komen. Okey, tolong komen dapat sesuatu tak tentang psikologi warna ni? Cuba komen sikit. Okey. Okey, cuba komen. Okey. Yang lain macam mana? Dah tidur ke? Okey. Okey, dapat. Alhamdulillah. Okey. Baik. Okey. Jadi saya teruskan untuk kita nak pergi untuk topik seterusnya. Okey. Okey, semua dapat Armi sebagainya. Okey, right. Baik. Sekarang ni kita nak pergi topik yang ketiga. Teknik hasilkan grafik pemikat. Sekarang kita nak praktiskan macam mana kita nak buat design. Okey. Jadi malam ni saya akan sharekan pada tuan-tuan beberapa aplikasi lah. Okey. Beberapa. Banyak lagi sebenarnya. Aplikasi untuk nak buat design macam-macam. Okey. Antaranya Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw, Designer App. Ini Designer App ni mobile, maksudnya dekat phone. Boleh tengok dekat Android sebagainya, dia ada. Ataupun PicMaker, dan satu lagi Canva. Okay. Ini beberapa yang kebiasaan kebanyakan designer ataupun yang buat bisnes online ni dipakai. Okay. Sebab mudahlah. Yang lain pun mudah juga. Tapi yang banyak yang pakai macam ni lah. Kalau yang pro tu, yang maksudnya yang memang dia kerja dia memang sebagai designer, dia akan guna dua perkara ni. Photoshop ataupun Illustrator. Macam saya biasa guna Adobe Photoshop dan Illustrator lah. Sebab saya memang membuat design untuk syarikat-syarikat. Tapi kalau tuan-tuan malam ni saya sharekan ada satu apps yang mudah, iaitu Canva. Saya yakin tuan-tuan mungkin dah pernah dengar dan mungkin pernah pakai. Yang mungkin first time, yang tak pernah ke sebagainya, ataupun saya nak tanya, ada yang pernah pakai tak apps Canva ni? Canva. Cuba komen. Cuba komen kat ruangan komen. Pernah pakai tak Canva? Pernah guna tak untuk buat design? Okay, Tuan Kamal ada. Right. Yang lain macam mana? Pernah pakai tak Canva ni? Okay. Cuba komen sikit. Tak pernah tapi pernah masuk hadap tentang Canva. Maksudnya pernah. Okay, pernah tak? Okay. Okay, yang lain macam mana? Pernah tak? Right. Okay, pernah. Okay. Okay, tak apa. Jadi malam ni kita akan sentuh sikit lah. Majoriti macam pernah. Okay. Saya anggap majoriti pernah lah. Okay. Jadi kalau yang dah pernah tu mungkin sebagai ulangan dan sebagai pemantapan lah. Bagi yang belum tu sebagai satu ilmu yang baru lah insyaAllah. Okay. Baik. Jadi kita cuba tengok sikit tentang Canva ni. Okay. Ada dua jenis ataupun dua platform kita perlu pakai, sama ada kita nak buat menggunakan laptop ataupun menggunakan mobile lah, phone. Okay. Kalau anda guna laptop, boleh buka terus canva.com, ataupun kalau di phone boleh download type Canva. Okay.
Dan dia akan keluar logo macam ni. Anda download dan installkan. Okay. Jadi malam ni saya sharekan dulu. Saya tunjuk sebuah ringkas secara mudah saja. Sebab saya yakin ada juga yang belum pernah. Okay. Yang dah pernah sebagainya sebagai ulangan dan pemantapan lah. Mungkin ada sisi-sisi yang mungkin anda tak perasan dan sebagainya sebagai penambahan lah ilmu, insyaAllah. Okay, baik. Jadi malam ni saya akan sharekan untuk anda hasilkan beberapa grafik ringkas yang ada dalam Canva. Ini antara tiga jenis design yang saya gunakan Canva. Pertama, ni logo. Contoh. Okay. Sekejap dalam masa beberapa saat saja dah boleh menghasilkan logo. Macam-macam pilihan kita boleh buat. Kemudian design. Design, dia dah siapkan template. Okay. Dah ada template. Ni satu lagi yang ketiga berkaitan dengan kata-kata. Okay. Maksudnya dalam Canva tu kita boleh pilih template apa sebagainya dan kita boleh buat design. Okay. Baik. Jadi sekarang ni saya cuba sharekan kepada tuan-tuan seperti selalu berkaitan dengan Canva ni. Okay. Supaya anda semua nampak lah. Jadi kepada tuan-tuan mungkin yang belum pernah, tuan-tuan kalau gunakan laptop boleh buka lah. Boleh buka canva.com ni. Kalau yang menggunakan apps tadi ataupun menggunakan mobile, boleh download Canva. Dan dia punya layout dia lebih kurang sama. Maksudnya kalau dekat laptop macam ni, dia punya layout dekat phone pun macam ni juga, sama juga. Cuma mungkin mobile dia dipanjang ke bawah lah. Okay. Kalau dah buka sebagainya, anda semua boleh login. Okay. Maksudnya perkara pertama adalah kena login lah. Okay, login dulu. Okay, login gunakan kita punya Gmail. Gunakan Gmail. Pastikan anda semua ada Gmail untuk anda nak login lah kepada Canva ni. Okay. Kita cuba login dulu. Tengok macam mana. Okay, saya gunakan Google lah. Okay. Gunakan email. Jadi tuan-tuan pun kena gunakan email lah tuan-tuan lah. Okay. Gunakan email. Jadi tuan-tuan akan pakai email masing-masing. Saya typekan di sini email. Okay. Okay. Dia slow sikit internet malam ni. Okay, jadi pastikan tuan-tuan tengok nanti insyaAllah mungkin kalau siapa yang tak pernah sebagainya mungkin lambat sikit nak tangkap apa yang kita cuba share malam ni. Apa jangan risau, kita ada rakaman. Kita ada rakaman untuk kelas malam ni. Nanti saya akan sharekan lah rakaman kelas malam ni. Okay, baik. Bila kita dah login kepada platform Canva ni, canva.com ni, okay, dia akan keluar macam ni lah di muka depan ni. Okay. Next scroll sikit dia tak keluar ni. Okay. Sebelum kita nampak dia semua keluar ni. Okay. Dia mudah. Okay. Dia mudah sebab apa, dia dah sediakan template siap-siap. Okay. Contohlah kalau secara umumnya kita nak buat design tentang apa. Dalam Canva pun kita boleh buat video. Video ringkas lah untuk iklan. Kemudian kita boleh buat design untuk Facebook post. Maksudnya kita boleh buat design, dia punya ukuran, dia dah buat ukuran siap-siap. Maksudnya kita pilih template apa, tukar perkataan, tukar gambar dan jadi dia punya design. Contohlah kita nak buat presentation, kita ambil kat sini juga. Maksudnya presentation, kita ada buat presentation untuk business kita. Kita nak, dalam ni kita pilih nak design macam mana. Dia dah siapkan design, kita tukar gambar dan tukar perkataan je. Okay. Baik. Jadi kita tengok sikit saya buat secara tutorial macam mana kita nak buat design tadi yang saya tunjuk tadi. Okay. Baik. Sekarang kita cuba nak buat untuk pertama sekali untuk poster lah. Contohlah untuk poster. Okay. Kita klik sini poster. Okay. Kita klik untuk poster.
Okay, slow sikit internet Okay. Baik. Okay, sambil tu tuan-tuan kalau boleh ikut saya buat sekali Ada yang buka tak Canva tu? Kalau ada buka, cuba komen. Cuba komen sikit. Kalau ada yang tengah buka sebagainya, okey ada Pak Kamal, terima kasih. Yang lain macam mana? Ada buka tak? Melalui phone ataupun melalui laptop? Kalau boleh buat sama-sama baru anda semua akan nampak. Mungkin siapa yang dah biasa buat ni ataupun yang pernah buat, kadang ada benda yang dia tak perasan. Okey, ada benda yang boleh membantulah. Okey, ada anak kita. Samalah saya line slow. Satu faktor line slow, satu lagi dia punya mungkin platform ni sendiri. Platform Canva ni dia berat. Dia slow sebab mungkin ramai pakai. Tu jadi slow sikit tu. Mungkin internet kita dah okey tapi dia punya mungkin malam ni tiba-tiba ramai pakai ke sebagainya. Tu jadi dia jadi slow sebabkan hosting dia. Tak apa. Kita tengok seberingkas Malam ni saya sharekan secara overview dia. Tuan-tuan lepas habis sesi ni boleh tengok semula. Okey. Baik, dia slow sikit, dia tak keluar ni. Sekejap. Okey. Tuan Kamal, banyak orang kuning. Orang kuning apa ni? Orang kuning. Orang kuning Orang kuning. Okey. Baik. Online DG. Oh, okey. Orang kuning online DG. Slow Salah. Malam ni slow pula Sekejap. Saya cuba refresh balik. Okay. Alright, dia keluar sikit. Okay. Okay. Saya ambil satu contoh. Okay, satu contoh untuk buat yang tadi, contoh yang kata-kata tadi. Tuan-tuan just klik pada sini. Klik je, terus keluar kat belah kanan ni. Okay. Kalau dekat phone sama juga. Klik pada template yang kita nak pakai tu. Dia akan keluar belah kanan. Ataupun dia akan keluar lah template tersebut. Okay. Dia slow ni. Okay. Saya pakai line Unify pun masalah. Unify semenjak 2 menjak ni macam-macam masalah. Tak apa. Okey. Right. Okey. Bila dah keluar ni, okey, kita klik pada, contohlah kita nak ubah perkataan. Kita klik pada perkataan tu dan kita boleh terus ubah. Contohlah tadi nak 1000 daya. Tak apa. Okey. Okey, contoh. Kita boleh ubah terus. Daily ni pun kita boleh ubah. Saya tak ubah lah. Contohlah ni ubah. Okay. Okay. So kita bila kita dah siap ubah ni, terus apa yang kita buat adalah pastikan kita share. Tekan share kat butang atas tu. Kalau dekat mobile ataupun phone, dia ada butang share ataupun kita boleh share, tekan share lah dekat bahagian atas. Kita tekan download. Download. Okey. Ini kita boleh pilih sama ada kita download sebagai PDF ataupun JPEG sebagainya. Saya pilih JPEG lah. Pilih JPEG dan kita tekan download. Okey. Bila tekan download, dia akan download lah. Dia akan download kita punya hasil tu. Okey. Bila dia download, kita akan tengok. Dia akan tengok download ni. Okey, dia tengah download. Okey. Nampak? Dah jadi Okey, ini contoh. Dengan sebenarnya kalau internet laju, kita dengan dalam beberapa second je boleh siap. Contohlah kita nak buat kata-kata apa-apa. Kita boleh pilih apa lagi. Contohlah halan Ramadan. Banyak. Maksudnya kita boleh pilih template-template yang sesuai dengan kita punya cita rasa lah. Okey. Ini sesuai untuk kita nak buat, hasilkan poster-poster lah. Kata-kata supaya kita boleh naikkan branding kita. Okey. Kemudian contoh
Okay, ada masalah internet. Okay. Contoh tadi, okay. Kita nak menghasilkan apa lagi? Okay, dalam ni ada macam-macam pilihan. Maksudnya kita nak buat poster, infografik tadi, kemudian tadi logo, logo kat mana tadi? Okay, contoh logo logo. Kita nak hasilkan logo. Ini kita contohlah kita tak ada cost nak upah designer, kita mungkin nak buat produk tu, produk kita lah. Kita just guna Canva ni, pilih template-template ada, banyak template. Kita boleh pilih macam-macam. Just contohlah satu contoh yang saya tunjukkan tadi, BE tadi, yang saya tunjuk C4 Arif tadi kan. Kita just klik kanan, klik pada yang kita nak tukar tadi. Contoh tadi. Klik pada tu yang kita boleh tukar. Jadi, dah siap sebagainya, share, download sebagainya, dan siap. Okey, nampak okey. Baik. Kemudian contoh yang lain lagi. Okey. Contoh tadi ada kata Tuan Kamal Tuan Aziz mohon ajar buat business card. Okey, business card okey. Dalam ni ada tak dia punya template business card? Okey, yang di dalam ni ada flyers, okey, ada resume sebagainya, poster. Okey. Slow dia tak keluar ni. Okey, business card ada sini Contoh bahagian print produk ni. Okey, create pada business card. Okey, create pada business card. Okey. Dan macam biasa sama juga. Maksudnya kita pilih design yang kita nak, yang ada template tu lah. Pilihan yang ada tu, dan tukar nama dan tukarkan info dalam tu. Dan siap. Itu kaedah cepat lah. Kaedah cepat yang saya boleh sharekan malam ni. Okey. Cumanya kalau tuan-tuan kalau tuan-tuan nak belajar lebih lagi, maksudnya nak buat the real design sebagainya, maksudnya nak buat betul-betul design yang ikut cita rasa sendiri, ikut apa yang kita nampak pro ke lagi pro sebagainya, kena belajar ke arah Adobe Photoshop lah. Gunakan Adobe Photoshop. Dan insyaAllah kalau untuk Adobe Photoshop, saya pun ada buat kelas, kalau berminat boleh PM lah sebagainya. Okay, itu lebih pada kelas advance lah. Okay, sebab dia banyak teknikal dia. Dia memang kena menuntut lah sehari 2 hari baru boleh settle lah. Kalau macam ni Canva ni kita guna template je dah boleh siap lah. Contohlah kita nak buat business card ni, pilih je template yang ada ni. Okay, okay, kita rasa template ni okey dah, just tukar je. Tukar kalau logo lah. Okay, uploadkan logo kat sini, tukarkan nama, tukarkan alamat dan share kan. Okay. Jadi kita boleh pilih template yang ada lah. Cuma mungkin kita rasakan tak bersesuaian dengan cita rasa aku, macam mana aku nak buat lebih lagi ni. Jadi macam saya katakan tadi, memang kena kalau di Canva ni dia ikut template yang sedia ada. Cuma kalau tuan-tuan nak belajar lebih lagi, kena follow untuk kelas khas lah, Adobe Photoshop. Yang tu memang kita katakan kelas advance lah. Yang tu kalau berminat boleh PM saya lah insyaAllah. Okay, baik. Jadi itu saya sharekan kepada tuan-tuan. Mungkin yang dah pernah guna, alhamdulillah ni sebagai ulangan. Dan kalau tengok function dan lain banyak pilihan. Okay. Bagi yang belum pernah first time, ini satu ilmu barulah. Dan macam saya katakan tadi, banyak lagi aplikasi lain yang boleh pakai. Tapi Canva ni memang famous lah. Mudah, cepat. Bagi yang kata usahawan online ni, yang kata tak ada bajet lah nak hire staff designer ke, nak bayar cost design ke sebagainya, gunalah Canva ni. Guna apa yang ada ni. Cepat, mudah. Okay. Kurang-kurangnya kita ada design kita sendiri dan orang kata kita dah boleh cuba buat branding kita sendiri. Okay. Baik. Alright. Okay. Itu berkaitan dengan Canva lah. Okay, baik. Jadi untuk lanjutan ataupun kalau boleh tuan-tuan dah tengok aplikasi Canva ni, kalau boleh lepas ni cuba lagi.
cuba godek. Banyak lagi function lain. Cuma malam ni kita terhad. Kita terhad masa kita tak panjang. Mungkin ada yang nak istirahat untuk bangun pagi-pagi esok kan, sebagainya. Tapi sekurang-kurangnya malam ni ada pendedahan sikit pada tuan-tuan, beberapa ilmu lah tentang design ni. Okey, baik. Jadi sebelum kita nak lanjutkan sebagai akhirnya tentang sesi perkongsian kita malam ni, setakat ni anda dapat sesuatu tak? Dapat sesuatu tak dalam kelas kita ni? Kalau dapat sesuatu boleh komen. Okey. Dapat ilmu baru ke sebagainya ataupun macam mana? Tolong komen. Okey. Baik. Okey, Tuan Kamal terbaik. Alhamdulillah. Okey, dapat Roziana kita. Okey, yang lain macam mana? Okey. Saya harap semua dapatlah. Okey. Okey. Jadi malam ni walaupun mungkin masa kita sejam, kalau masa kita panjang mungkin banyak lagi teknikal saya boleh sharekan. Tapi sekurang-kurangnya apa yang saya sharekan ni sebagai asas kepada tuan-tuan nak buat satu design. Yang penting sekali tuan-tuan tahu konsep design tu macam mana nak menghasilkan satu design yang menarik ni. Dan kalau tengok kepada rahsia sebenarnya, bila anda semua fokus kepada apa yang saya sampaikan di awal kita punya perkongsian tadi, design bergantung kepada sejauh mana kita faham matlamat design tersebut. Ibarat macam dalam satu drama ataupun lakonan, kat mana watak utama, watak sampingan, watak tambahan sebagainya. Kat mana kita nak highlightkan. Contoh dalam isu business card tadi kan. Maksudnya adakah kita nak terlalu background tu terlalu crowded dan sebagainya ataupun simple je sebagainya. Kena faham. Okey. Itu pertama. Yang kedua dari sudut warna tu sendiri. Pemilihan warna tu kena tepat. Ya. Maksudnya tuan-tuan dapat tepat warna yang sesuai dengan bisnes yang tuan-tuan buat, maka itu sebagai pemikat dia. Okey, tarikan dia. Kalau kata apa, ibarat macam contohlah binatang yang terbang malam-malam tu kan. Bila musim hujan lah, kita panggil kekatu. Dia akan pergi kepada lampu. Sebab apa? Dia nampak cahaya tu. Dia terpikat pada warna cahaya tersebut. Okey. Sama je konsep dia. Manusia ni, mata manusia ni, kalau sesuai warna dia, sesuai dengan warna dia, cita rasa sebagainya dengan produk tersebut, contoh kalau produk tersebut produk makanan ke sebagainya, kita menggunakan warna yang sesuai, warna merah, warna kuning, warna orange sebagainya, dia akan bantu menaikkan seri bisnes kita, produk kita. Tapi kalau kita guna warna yang sebaliknya, contohlah untuk makanan kita guna warna biru macam saya katakan tadi, dia akan mematikan nafsu makan tu. Okey, jadi jaga-jaga untuk pemilihan warna tersebut lah. Okey, baik. Jadi kita dah sampai ke penghujung sesi perkongsian kita, okey, berkaitan dengan topik yang saya sharekan malam ni, iaitu tentang teknik ataupun cara kita nak bina grafik yang memikat. Okey, mungkin masanya hanya singkat saja, dan saya nak ceritakan, nak beritahu tuan-tuan, nak belajar ilmu tentang betul-betul nak buat design sebagainya, memang tuan-tuan kena pergi ataupun belajar lebih lanjut lah dalam kelas lanjutan dan sebagainya, ataupun kelas advance lah. Belajar kalau nak betul-betul nak jadi designer ataupun nak buat design betul-betul jadi pakar design sebagainya, tuan-tuan kena belajar yang lebih advance, contoh Adobe Photoshop, Illustrator dan sebagainya lah. Kalau bagi yang newbie ataupun yang mungkin yang baru-baru sebagainya, sesuailah guna Canva yang tadilah. Okay. Tapi kalau betul-betul nak buat design ke sebagainya, saya sarankan tuan-tuan kena join kelas-kelas yang advance lah. Okay. Jadi pada siapa yang mungkin nak berminat nak join kelas advance, mungkin saya tak buka lagi tawaran apa-apa malam ini, tapi insyaAllah ada kelas yang kita adakan. Boleh PM nanti, dan mungkin kita akan wawarkanlah dalam grup nanti kalau ada kelas-kelas advance yang kita akan tawarkan insyaAllah. Okay. Jadi sebelum kita nak akhiri sesi kongsian kita malam ini, macam mana setakat ni? Okay. Dapat sesuatu tak? Okey tak kelas kita malam ni? Okey? Okey tak? Okey. Okey, cuba komen sikit sebelum kita nak akhiri kelas kita malam ni. Okey. Okey, alhamdulillah. Okey. Baik, okey. Alhamdulillah. Okey. Baik. Jadi
saya ucapkan terima kasih kepada semua sebab dapat lapangkan masa. Halalkan masa yang telah ambil. Mungkin terlajak sikit masa yang saya dah ambil. Dan apa yang saya sharekan ni sebagai satu jariah saya lah. Untuk saya nak sharekan kepada tuan-tuan. Dan insyaAllah lepas ni banyak lagi kelas-kelas kita buat secara percuma pada tuan-tuan. Dan niat saya satu saja. Selagi mana saya mampu untuk membantu tuan-tuan untuk bangunkan bisnes tuan-tuan, insyaAllah saya akan cuba yang terbaik. Dan sekali ilmu saya sampaikan, tak apa, insyaAllah halal semua ya. Dan sharekanlah pada yang lain. Dan insyaAllah lepas ni kita akan bersama di sesi-sesi yang seterusnya lah untuk kelas-kelas yang lebih menarik, insyaAllah. Okay. Baik, apapun, terima kasih sekali kepada semua. Dan sebagai perakhirannya, pada yang Muslim, insyaAllah kita tangguhkan dahulu sesi kelas kita pada malam ini dengan tasbih, kafarah dan surah wal-as. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Okey. Baik, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.